Okay, hai semua. Kita akan tunggu sampai lagi dalam 1 atau 2 minit macam tu. Lepas tu kita akan mula kita punya webinar ya. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua yang menghadiri session Bursa. Okay, so tahniah kepada yang dapat join session kita pada malam ni. So boleh dikatakan korang committed boleh dikatakan korang committed, korang nak belajar session-session yang dibawakan oleh Bursa Malaysia, of course, right? So bila kita cerita tentang tentang apa yang kita nak belajar, contoh kan, sometimes bila kita belajar sesuatu benda ni, selamat malam. Hai, selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Tuan S. Roslan. Okey, apa khabar? Puan Yushana, selamat malam semua. Okey, so semua apa khabar hari ini? Sihat tak? Okey, adakah korang berada dalam keadaan yang sihat ataupun Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alright, alhamdulillah sihat. Okey. Macam mana trading hari ini? Okey ke tak? Macam mana trading plan korang? Adakah berada dalam keadaan yang baik ataupun berada dalam keadaan yang suam-suam kuku? Okey. Alhamdulillah sehat semua. Okey. Okey je. Alright. Thank you so much. Sehat. Okey, good. Okey. Market nak crash ke tuan? Okey, tentang market nak crash ni kita pun tak sure sebenarnya. Kita pun tak pasti. Market ni dia boleh suam ke ataupun tak. Tapi apa probability yang kita boleh buat sebenarnya adalah daripada kita punya trading plan. Okay, so kita tak kisah sebenarnya. Even though market tengah berada dalam keadaan yang crash ke, merah macam mana sekalipun, berbalik kepada kita punya trading plan yang asal. Okay, insyaAllah kalau kita dapat jaga trading plan kita, insyaAllah tak ada masalah semua benda tu. Trading agak rancak. Cik Zafri, kita boleh mulakan dulu Okay, boleh. Okay. Hai semua, selamat malam dan selamat datang ke webinar kita pada malam ini. Saya Syaz, merupakan moderator anda untuk malam ini dan saya akan bersama anda sepanjang webinar ini berlangsung. So, tadi webinar kita dah bercakap, saya nak bertanya lagi sekali kepada kita punya tuan penceramah kita. Apa khabar tuan penceramah kita pada malam ni? Alhamdulillah saya sehat. Okay, selamat malam Syaz. Thank you so much. Okey, buat pengetahuan semua, ini merupakan webinar kita ICM Bursa Webinar ICM series. Yang pertama, ICM tu stand for Islamic Capital Market. So ini yang merupakan ICM series pertama bagi tahun ini. Okey. Webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. So terima kasih di atas kesudian anda semua dalam untuk menyertai webinar kita pada malam ini. Semoga banyak input yang anda akan perolehi pada malam ini, especially daripada penceramah kita. So tajuk webinar kita pada malam ini ialah teknik trading menggunakan Japanese candlestick. So bagi yang masih keliru tentang penggunaan Japanese candlestick dan ingin asah cara untuk analisis candlestick signal, so penceramah kita ni dia sangat berpengetahuan dan dia boleh mengupas dan menerangkan lebih lanjut tentang Japanese candlestick. So sebelum itu, izinkan saya baca disclaimer terlebih dahulu. Ya. Okey, webinar. Wait kenapa dia tak gerak? Okey, maaf ya. Okey. Webinar kita hari ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberi sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang kerugian segala jual beli in future. Okey, sebelum kita mula kita punya webinar kita hari ini, mari kita kenal sedikit latar belakang kita punya penceramah kita pada malam ini. Buat pengetahuan semua, Encik Zafri Azizan merupakan pengasas bersama Lami Academy dan dia merupakan Chief Marketing Officer dalam Lami International. Dan dia juga mempunyai pengalaman dalam trading dari 2014. Ya, 2014 time tu saya SPM. So, Encik Zafri Azizan, adakah anda sudah bersedia?
Of untuk course, saya mulakan? bersedia. Tapi saya nak Okey. tanya juga, kita punya partisipan ni bersedia atau tak? Partisipan kita sudah bersedia belum? Bersedia ke tak? Kalau dah bersedia, boleh komen laju-laju dekat dalam. Skrip Ah, yes. Okay? semua dah raise hand, maksudnya dah apa? Dah Lesen, bersedia. dah bersedia? Okey, Alright. ramai. Wow, yes, yes. Say yes, Okey, yes, ini yang yes. Laju-laju lagi, laju-laju. okey. Yes. Ini yang kita Okay, nice. mahukan. Okey, baiklah. Saya akan pass kepada Encik Zafri untuk mulakan sesi kita pada malam ni ya. Okay, thank you so much, Syaz. Okey. Alright. Okay, sekejap. Saya nak tutup skrin. Macam mana okay, 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 okay. Alright, sekejap Right, Syaz, boleh nak minta tolong skrin kejap? Saya tak dapat nak start screen lah. Okay, tak apa. Sementara Syaz dia bantu kita. Okay, so Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan of course Alhamdulillah kepada Hadrat Ilahi sebab kita dipertemukan pada session pada malam ini. Dan of course, besarlah harapan saya sebenarnya apabila kita nak belajar ni. Of course kan, saya tahu bila korang join session yang dibawakan oleh Bursa ataupun mana-mana tempat lah yang kita nak belajar ni kan. Okay, mana-mana tempat yang kita nak belajar. So, kita faham satu benda yang kita nak belajar. Ataupun at the same time, mungkin ada orang, dia ni jenis yang dia dah tahu sesuatu benda tu. Okay, dia dah tahu sometimes. Tapi sometimes dia nak pergi belajar, contoh kan. Dia nak pergi belajar, dia suka untuk mencari idea yang baru. Sebab kita kena faham satu benda Kita kena faham satu benda. Okay, bila kita belajar ni, right, so especially bila kita menuntut lah ataupun kita menghadiri majlis ilmu ni, okay, siapa yang tahu benda ni? Siapa yang selalu follow kita punya session kan, dia tahulah benda ni. Kita berulang-ulang kali kita explain, okay, kita cuba ingatkan kepada kita punya participants ataupun kita punya students lah, okay, alright. So, dia ada 3 perkara sebenarnya yang kita akan dapat di dalam majlis ilmu ni, okay, siapa nak tahu? Siapa nak tahu boleh komen nak tahu dekat dalam tu, laju-laju. Cepat supaya saya tahu korang yang tahulah, okey? Korang nak tahu. And at the same time saya nak bagi tahu juga mungkin saya punya penyampaian ni agak berbeza sedikit, okey? Daripada korang punya pengalaman yang pas-pas lah, okey? Sebab saya bukan jenis yang, untuk pengetahuan korang, saya bukan jenis yang suka baca slide. Okey? Sebab saya tahu bila saya baca slide, orang akan mengantuk. Betul tak? Okey, siapa setuju dekat dalam ni? Okay. Lepas tu yang second thing is kita cuba nak bawakan session ni macam kita bercerita. Okay, macam kita bercerita, macam kita, yalah, supaya korang dapat faham kan dengan lebih faham sebenarnya. Sebab session kita pun boleh dikatakan selama sejam setengah So selama sejam setengah boleh dikatakan kalau kita keep on baca slide je sejam setengah tu mungkin kita boleh korang faham lah kan. Okay. Alright. So saya nak bagi tahu ada 3 benda sebenarnya. Ada 3 benda, ada 3 perkara yang kita akan dapat bila kita menghadiri majlis ilmu. Right? So yang pertama, apabila kita menghadiri majlis ilmu ni, apabila kita menghadiri majlis ilmu ni, kita akan mendapat ilmu daripada tuan guru sebagai contoh. Itu yang pertama. So maksudnya bila kita belajar, of course lah kita akan dapatkan daripada ilmu yang orang sampaikan. Right? Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, yang kedua adalah bila kita belajar ataupun bila kita menghadiri majlis ilmu ni, adalah kita akan mendapat idea yang lebih besar daripada apa yang kita belajar. So maksudnya, bukan je bila kita belajar ni, kita terus nak, orang kata kita belajar macam tu je, okay? So basically, apa yang kita dapat daripada apa yang kita belajar, which is idea, itu yang lebih utama. Bukanlah lebih utama, kita panggil benda ni sebagai input tambahan lah, okay? Alright? So yang ketiga adalah, apabila kita menghadiri majlis ilmu ni, apabila kita menghadiri majlis ilmu ni adalah ialah kita tak dapat apa-apa, okay? So kalau boleh tolong jangan sampai kita tak dapat apa-apa, okay? So bila kita tak dapat apa-apa ni adalah buang masa lah sebenarnya, okay? Kita study daripada 8.30 kan session kita start sampai dah habis kita tak dapat apa-apa, right? So pahala of course lah, okay? Itu sentiasa nombor 1, okay? Alright, so saya nak bercerita juga sedikit tentang Japanese candlestick. Siapa yang familiar dengan Japanese candlestick? Of course lah, mungkin ada yang ramai familiar kan. Mungkin ada juga yang dia tahu itu Japanese candlestick tapi dia tak tahu macam mana pergerakan ataupun kita panggil sebagai Marubozu sebagai contoh. Itulah salah satu
Salah satu di dalam Japanese candlestick, betul. Alright, dengan Marubozu, betul. Okay, itu yang kita panggil sebagai Japanese candlestick. So untuk pengetahuan korang semua, Japanese candlestick ni dia ada bermacam-macam. Okay, dia ada banyak jenis Japanese candlestick. Tapi pada session kita pada malam ni, kalau saya nak going through dengan semua, boleh dikatakan kita akan jam juga sedikit, okay? Sebab dia terlalu banyak. Okay? Tapi apa yang saya boleh buat sebenarnya, pada akhir nanti, saya akan berikan kepada korang buku. Okay? Saya akan berikan kepada korang buku. Ada tak yang nak buku dekat dalam ni? Ada tak? Nak buku? Kena belilah. Taklah, gurau-gurau. Saya akan berikan secara percuma je. Okay? So buku tu kita akan berikan secara percuma dan korang boleh download lah nanti. Okay? Kita akan bagi tajuk je, korang akan download. Ataupun kalau korang nak, korang boleh nantilah kita beli tepi ke apa kan. Okay, kita akan bagikan for free je. Tak ada benda korang kena subscribe apa semua benda. Tak ada benda pun. Okay, alright. Okay, excited ni semua. Okay, excited. Okay, alright. So, and then saya nak cerita satu benda lagi tentang bila kita belajar ni. Right? Bila kita belajar ni sebenarnya saya panggil benda ni sebagai, kita panggil benda ni sebagai 70%, 70, 30 dan 70, 20 dan 10%. Okay, ada yang nak tahu tak apa benda tu? Okay, ada yang nak tahu tak? 70, 20, 10. Okay, mungkin ada yang dah tahu. Okay, kalau student saya memang saya selalu cakap lah benda ni. Okay, alright. Okay, 10%. Okay, kita mula daripada 10 dulu lah 10% tu adalah, okay, apabila kita belajar, bila kita menghadiri majlis ilmu kan, contoh macam sekarang. Okay, apa yang kita belajar sekarang ni, itu adalah 10% daripada apa yang kita belajar. So bermaksud, bila kita dah habis belajar, so kita akan dapat 10% tu. Alright, so itu tentang 10%. And then another 20% pula adalah daripada kita punya idea yang kita belajar sebenarnya. So bermaksud di sini, idea ni kita boleh dapatkan daripada apa? Daripada persoalan orang lain sebagai contoh. That's why kenapa Bursa Malaysia, dia orang buat session, bila kita dah habis session sejam, kita akan adakan session, kita panggil sebagai Q&A ataupun questionnaire lah. Senang cerita, korang boleh bercakap lah. Korang boleh bertanya soalan, nanti moderator kita akan pilih lah. So, itulah maksud dia. Daripada persoalan-persoalan orang lain tu lah yang akan memberi kita another 20% tu. So, kalau boleh, please stay sehingga habis. Alright? So, itu 20%. Yang another 70% pula. Tahu tak apa? Ada yang nak tahu tak? Nak tahu boleh tolong komen nak tahu dekat dalam. Okay, nak tahu? Okay, thank you so much Puan Roslia. Okay, thank you so much. NG korang hari ni memang best malam ni. Okay, thank you so much. Alright. So, yang 70% tu adalah daripada kita punya praktis ataupun kita panggil sebagai practical. Alright, so bermaksud di sini bila kita dah habis belajar sebagai contoh kan, kita dah habis belajar, okay, kita dapat dalam contohlah korang stay sampai habis kan, korang dah stay sampai habis, lepas tu korang dapat dalam 30% je contoh macam tu. Another 70% adalah daripada kita punya practical. So bermaksud di sini bila korang dah habis belajar, korang cuba apply benda ni. Okay, apply taklah bermaksud korang kena gunakan dalam korang punya trading decision. So of course kita nak praktiskan dulu benda ni. Kita praktis dulu, okay, cari dulu benda ni. Macam mana cara dia? Okay, lepas apa session kita dah habis ni, macam mana kita boleh apply dekat dalam. Mungkin korang boleh paper trade dulu ke, apa ke semua benda. Alright, boleh ke boleh? Sebab saya percaya satu benda bila kita praktis apa ni kita panggil, ada orang kata kan, practice makes perfect kan. Okay, tapi saya tak setuju dengan benda tu. Okay, practice tidak akan membuatkan kita perfect, tapi sebaliknya, okay, practice itulah yang akan dapat improve kita punya performance yang sebelum ni. Mungkin contoh bila kita habiskan session ni, contoh kita dah habis session ni, contoh kita dah habis belajar, dan kita mungkin sebelum ni kita dah habis belajar, kita tak pernah nak practice. Okay, kita tak pernah nak practice. Tapi mungkin bila kita dah habis belajar ni nanti, korang boleh terus practice dekat dalam. Okay, boleh ke boleh? Alright, itu yang saya harapkan daripada korang. Alright, so insyaAllah kita akan bermula. Okay, saya akan bermula. So saya nak bagi tahu juga, boleh tak saya nak tahu lagi satu benda sebelum kita start? Okay, berapa ramai yang experience dia di bawah setahun dekat dalam ni? Ada tak? Bawah setahun Okay, thank you so much. Ada tak yang experience dia lebih daripada 5 tahun dekat dalam ni? Atas 5 tahun. Ada tak? Okay. Atas 5 tahun ataupun atas 3 tahun lah. Ada tak? Alright. Okay. So saya nak bagi tahu satu benda bila kita nak belajar ni sebenarnya adalah bukan kita nak dapatkan benda yang kita dah faham
Macam berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, itulah benda yang kita panggil sebagai idea. So insyaAllah bila kita keep on belajar sebenarnya, okay, saya suka andaikan benda ni macam ni tau. Okay. Benda ni kita panggil sebagai jahil lah. Okay. So jahil ni sebenarnya, okay, jahil ni datang daripada yang bawah setahun. Jangan risau lah. Okay. Jangan risau. Korang the best sebenarnya sebab korang sanggup untuk join session malam ni untuk kita belajar. Alright. Okay. So saya nak sambung. Jahil ni dia datang kepada dua perkara sebenarnya. Okay. Bukan tentang bila kita cakap tentang jahil ni kita adalah newbie. Tidak. Benda tu tidak. Okay. So jahil ni datang kepada dua perkara sebenarnya. Yang pertama adalah apabila kita berhenti menuntut ilmu. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua pula, okey, yang kedua adalah apabila kita rasa yang diri kita ni berilmu. Alright? So, yang bawah setahun jangan risau, okey? Korang bukan jahil. Maksud dia korang good lah, bagus lah, okey? Korang bagus sebab korang belajar. Alright? Itulah proses-proses dia. So, alright. So, siapa dah ready? Kita nak bermula dah ni. Okay, dah ready, boleh tolong komen. Dah ready, laju-laju, cepat dekat dalam. Thank you so much, Tuan Alexo. Alright, dah ready? Dah ready? Okay, so jom kita nak tengok dekat dalam apa yang kita nak going through. Okay, sekejap. Alright. So, saya nak bercerita sedikit tentang apa ni? Kita panggil sebagai sejarah sebenarnya. Okay. So, mungkin bila kita ceritakan tentang sejarah ni sebenarnya, senang cerita, Japanese candlestick ni, dia dah founded daripada tahun 2000 pula, okay? 400 tahun yang dahulu lah, okay? So, boleh dikatakan candlestick pattern ni, ataupun kita panggil sebagai Japanese candlestick ni, boleh dikatakan dah lama lah, okay? Dah lama dah, boleh dikatakan dah bertahun-tahun orang gunakan dekat dalam kita punya trading plan, dan so on. Okay? Minta maaf Cik Zafri, boleh tak buat full screen? Oh, okay. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much. Okay, dah. Nampak Semua okay Dah nampak? Alright. Okay, nampak. Okay, thank you so much. Okay, so boleh dikatakan, okay, saya nak cerita tentang kenapa Japanese candlestick ni dibuat sebenarnya pada zaman dahulu lah, zaman Edo zaman Edo. So boleh dikatakan pada zaman dulu, okay, pada zaman dulu boleh dikatakan Japanese candlestick ni diorang gunakan sebagai macam mana diorang nak tengok ataupun kita panggil sebagai diorang nak kawal komoditi ataupun kita panggil sebagai harga emas pula, harga beras So boleh dikatakan masa zaman tu boleh dikatakan bila dia dah, of course lah, sangat ramai kan yang berdagang dekat dalam, kita cerita tentang apa ni, tentang perdagangan yang bisnes. Okay. So boleh dikatakan terlalu ramai. So macam mana diorang nak kawal, macam mana diorang nak tengok sebenarnya. Okay. Of course, bila kita bercakap tentang market ni, kita akan dilihat dekat dalam economics punya basic lah, which is semakin higher di demand, semakin increase lah harga tu. So bermaksud kalau semakin turun demand tu, okay, semakin kurang lah harga dia. So macam mana diorang nak tengok benda tu? Okay. Adakah based on aku rasa mungkin dia akan jatuh macam ni. Tidak. Okay. So that's why lah itu yang diorang gunakan dekat dalam Japanese candlestick tu. Alright? Betul. Daripada tahun 1603 sebenarnya. Benda tu. Tapi benda tu yang kita gunakan sekarang tu, okay? Yang kita gunakan sekarang tu dimodernkan dah. Okay? Bermaksud kita tak gunakan Japanese candlestick pattern yang daripada tahun 2000 berapa? Berapa tu? Tahun 16,000 contoh, 400 tahun yang lepas. Okay? Dia dah dimodernkan oleh seorang yang bernama Steve Wilson lah. Alright? Okay? So, saya nak share je benda ni untuk korang punya general knowledge. So, basically orang katakan kalau contoh lah korang trade kan. Okay? Korang trade, korang nampak tiba-tiba anak korang lah, contoh anak korang. Ayah. Ini apa? Okay, kenapa dia jadi macam ni? So, at least korang dah boleh explain lah. Alright? Okay. Okay, kejap Okay, saya nak tunjukkan dekat korang dia punya apa? Okay. Okay, of course lah. Bila kita cerita tentang BLJ ataupun kita panggil sebagai Japanese candlestick ni, alright, satu, kenapa kita boleh katakan di satu dunia lah satu dunia boleh dikatakan majority memang menggunakan Japanese candlestick. So bagi trader yang baru ataupun trader yang baru masuk kan, ataupun kita panggil sebagai trader yang newbie lah so bila korang start buka dekat dalam chart tu, memang default setting dia memang diorang akan berikan yang kita panggil sebagai Japanese candlestick. So itu yang korang nampak tu, dia ada toncet kan, dia ada body, real body, semua benda. And salah satu kelebihan dekat dalam apa ni,
dekat dalam kita panggil sebagai Japanese candlestick ni adalah kelebihan dia kita boleh gunakan dekat dia boleh digabungkan dengan pelbagai strategi lah. Okey. So, untuk pengetahuan korang, okey, siapa yang gunakan strategi dalam ni? BLJ is batang lilin Jepun saya minta maaf. Okey, saya shortkan je. Okey. So, siapa yang dekat sini dia gunakan bermacam-macam strategi. So, boleh dikatakan dia amat sesuai untuk kita gunakan dekat dalam Japanese candlestick. And then lepas tu lagi satu kelebihan dia. Okey, lagi satu kelebihan dia. Okey. Percaya tak kalau saya cakap dekat Japanese candlestick ni dia ada emotion. Okey. Okay, dia ada emotion, lepas tu dia ada reaction. So bermaksud dia dekat dalam satu candle tu kan, dekat dalam satu persatu candle tu kita boleh katakan dia ada dia punya relationship, bukan relationship lah, kita panggil sebagai reaction lah. Okay, ataupun kita panggil sebagai emotion. Alright? Okay. Alright. Okay, ini saya nak tunjukkan lah tokoh legenda apa dekat dalam Japanese candlestick. So inilah orang dia yang founded benda ni. So daripada Japanese candlestick boleh dikatakan Munehisa Homma ni lah dia punya founder sebelum ni. Dan dimodernkan oleh Steve Nissen. Okay, so ni nampak handsome kan? Steve Nissen macam saya kan? Kita bro. Okay, so boleh dikatakan ini merupakan salah satu dua orang yang tokoh legenda di dalam Japanese candlestick lah. Okay, so ini sebagai general knowledge. Okay, alright. So saya nak cerita tentang dia punya pembinaan BLJ. Okay, so sebelum saya nak going through dekat dalam ni, boleh tak kalau saya nak play video dulu, tunjukkan kepada korang. Okay, korang nak tak? Boleh Alright, boleh. Okay, thank you so much. Okay, saya nak tunjukkan dekat korang dulu macam mana pembinaan BLJ ni sebenarnya. Okay, alright. Okay, dapat nampak skrin tak? Okay, kita cuba play Dah nampak Skrin nampak Okay, nampak. Okay, thank you so much. Okay, let's go into a little bit deeper in this topic. Well, alright. Okay, saya nak explain sikit tentang Japanese candlestick ni, pembinaan dia ni adalah bila kita nampak dekat dalam ni kan. Contoh, inilah yang kita panggil sebagai body dekat dalam Japanese candlestick, inilah yang kita panggil sebagai body. Okay. Middle, right here, the square in the middle that's filled with color. This is where we call the candle body. Dikatakan, and the ones with just lines below the candle, we call it the lower wick or shadow. Ataupun shadow lah, okay? And the upper side, we call it the upper wick or shadow. So let us begin on how this bullish candle is formed. Now, if we look at the price in the markets, there's always a time frame, there's always a session to begin with and to end. And let's just say that the market opens at this area, then the candlestick starts to plot out the line, a horizontal line. This is where market opens. And then when the price starts to make a low, all right, when the price goes down, and it's no longer interested to make thank you so much low. Thank you so much. Okay, saya explain semula lah daripada awal. Okay, ini yang kita panggil sebagai, okay, daripada tadi kan, macam mana cara pembinaan dia punya candle ni sebenarnya. Alright, so pembinaan dia ni macam ni. So kita andaikan, okay, masa market dia tengah open, okay, contoh kan, masa market open dia akan berada dalam satu garisan lurus macam ni tau. Garisan lurus macam ni. Okay. So ini kita nampak, kita andaikan dekat dalam graf lah. So masa dia tengah merah, so bermaksud dia tengah jatuh daripada harga open tu. Okay, dia jatuh daripada harga open. So itulah yang kita panggil sebagai lowest point. Okay, itu yang kita panggil sebagai lowest point. Right? Okay, so bermaksud di sini, masa price dia tengah jatuh, dia naik. Dan dia naik, itulah yang dia form satu benda yang kita panggil sebagai lower wick dekat dalam ni. So daripada merah, dia bertukar menjadi hijau dah kat dalam ni. So inilah maksud dia. So bila dia jatuh lagi, okay, so bila dia dah jatuh, dia dah form lower, okay, dia dah form dia punya highest point kat dalam ni. So bila dia dah jatuh, ini yang kita panggil sebagai dia dah form satu wick ni. So closing price dia dekat dalam area ni. Okay. Ini sebagai contoh untuk pembinaan market. Kita panggil sebagai bullish punya candle lah, ataupun candle yang hijau. Okay. Alright. Okay. Alright. Korang dapat sesuatu tak? Okay, kita tengok dekat candle merah pula lah pas ni. Dapat Okay, Alhamdulillah. Thank you so much Tuan Kamarul.
Okay, kita tengok dekat candle yang berada dalam keadaan merah pula. Okay, katakan sekarang ni market open di paras harga dekat level ni. So, time ni dia tengah naik lah contoh kan. Okay, dia tengah naik. Alright, close the chat box. Okay. Right, ini yang kita panggil sebagai, dia akan form dia punya highest point lah dekat dalam level ni. Right, so masa harga jatuh, okay, dia jatuh bawah daripada dia punya opening tu, opening point tu, itulah yang kita panggil sebagai, dia dah drop lah, itulah, dia akan form satu candle yang kita panggil sebagai candle merah ataupun candle apa? Kita panggil sebagai bearish lah, right? So dia akan form dia punya lowest point dekat dalam ni. So masa market dia naik lagi semula, inilah yang kita panggil sebagai closing price. Alright? So ini sebagai contoh dia tentang pembinaan BLJ. Alright? So berapa ramai yang dapat sesuatu dekat dalam video ni? Okay, berapa ramai yang dapat sesuatu dekat dalam video ni? Okay, alright. So ada tak yang newbie ataupun sebelum ni dia tak faham pun, dia tak faham macam mana benda ni dia naik turun kita pun tak faham. Okay, so at least daripada kita punya sharing ni, alhamdulillah faham thank you so much semua, alhamdulillah, bermaksud saya dah berjaya fahamkan korang. Alright, okay, so itu tentang pembinaan BLJ. Alright, kita nak sambung dekat kita punya chart pula lah. Sorry, chart pula. Okay, saya nak sambung dekat dalam mana tadi? Okay, kita tengok semula Okay. Alright. Okay, so untuk BLJ ni tadi untuk BLJ ni, so boleh dikatakan itulah yang apa kita nampak tadi. So basically masa harga open, okay, harga open contoh kan masa pukul 9 pagi tu, dia tak akan terus naik jadi sebatang macam ni tau. Okay, dia tak akan jadi terus sebatang macam ni. So apa yang akan berlaku, dia akan keluar titik dekat, bukan titik lah, kita panggil sebagai garisan So garisan ni yang akan keluar sebenarnya sebelum dia menentukan naik turun dia. So bermaksud kalau dia berada di bawah daripada opening price, dia akan form candle warna, boleh tak participate? Kalau contoh opening price dia, okay, dia jatuh di bawah opening price. Contoh harga opening price 50 sen. So masa harga tiba-tiba jadi 45 sen, dia jadi candle apa? Merah. Okay, thank you so much. Okay, betul, bearish. Alright. Okay. So sama juga dekat dalam masa contoh opening price dah buka. So masa harga dia berada dalam atas daripada dia punya opening price, itu yang kita panggil sebagai candle merah, candle hijau lah ataupun candle bullish. Okay, itu sebagai contoh analogi yang saya cuba nak tunjukkan dekat korang. Okay, so inilah contoh dia. Okay, contoh dia bullish macam mana, harga tutup lebih tinggi macam tu. Alright? Okay? Semua okay Boleh saya teruskan? Okay. Thank you so much Alright. Okay, tapi saya nak cerita sikit sebab pada hari ni, pada hari ni kita akan fokus lebih kepada 4 Japanese candlestick je 4 jenis ataupun kita panggil sebagai Japanese candlestick pattern. So basically 4 pattern ni yang untuk pengetahuan korang, Japanese candlestick ni dia terlalu banyak, dia terlalu banyak. So nanti saya akan berikan kepada korang buku di mana korang boleh refer dekat dalam ni. So dia terlalu banyak. So apa yang kita akan fokuskan lebih kepada reversal candle. So dia ada 4 reversal candle sebenarnya yang saya akan going through So yang pertama saya akan going through dekat dalam hammer, yang kedua shooting star, and then saya akan going through dekat engulfing, dan last kali kita akan going through dekat dalam harami. Dan jangan risau, kita akan going through satu persatu. Boleh? Alright. So dia ada 4 jenis candlestick pattern So yang pertama, yang pertama adalah hammer. Alright, so hammer ni, hammer ni adalah ataupun kita panggil sebagai reversal pattern So hammer ni kita panggil sebagai reversal pattern yang dia kena berada dalam keadaan downtrend dulu. Macam contoh kan, korang tengok dekat dalam ni, dia berada dalam keadaan downtrend kan. Keadaan downtrend dan dia form satu candle dekat dalam ni yang kita panggil sebagai hammer. Inilah yang kita panggil sebagai contoh sebagai hammer. So hammer ni kriteria dia, kriteria dia mesti dia punya wick kan ataupun shadow ataupun bayang-bayang lah tadi korang dah going through tadi. Wick dia ni mesti melebihi 2 kali ganda daripada dia punya body. Alright, so ini yang kita panggil sebagai body. So bila kita nampak market tengah berada dalam keadaan bawah ni, so dia memberi kita sign sebenarnya. Dia bukan memberi kita confirmation. Kita nak bagi tahu
semua study yang korang buat ni sebenarnya adalah sebagai kita panggil sebagai bukan confirmation bukan, semua tu adalah sebagai probability saja. Alright. So okay, bila kita nampak market tengah berada dalam keadaan downtrend dan kita nampak candle ni. Okay, dia form candle ni. Okay, lepas tu dia boleh dikatakan dia dah bagi kita sign sebenarnya. Kemungkinan market dia akan reverse lah. Maksud daripada downtrend akan menjadi uptrend. Okay, so ini sebagai contoh saya nak tunjukkan lah dekat korang. Okay, so macam sekarang ni kan, contoh korang nampak kan, korang nampak yang market contoh sekarang ni dia berada dalam keadaan downtrend kan. Pada downtrend, lepas tu dia dah form satu hammer kat dalam ni. Ingat cakap saya tadi, dia punya body mesti bayang-bayang dia 2 kali ganda daripada dia punya body So bayang-bayang dia. So inilah yang kita ambil contoh sebagai hammer. Sekejap Alright, ini sebagai contoh untuk hammer Alright, so saya nak tunjukkan dekat korang dekat dalam layout dulu. Okay. Sekejap Saya nak tunjukkan korang contoh sebenarnya. Alright, hammer. Okay. Alright. Okay, mana dah hammer tu? Okay, saya jumpa dah. Okay, nampak skrin tak? Adakah korang dapat nampak skrin? Tak ada Okay, saya minta maaf. Okay, kejap belum share kot. Okay, alright, kejap Okay, kita tengok dekat dalam skrin. Okay, kita ambil contoh KLCI Kita ambil contoh KLCI. Okay, katakan sekarang ni market tengah berada dalam keadaan downtrend. Saya cuba plot dulu Saya cuba tunjukkan kat korang. Kita replay dulu. Okay, kita replay. Okay, katakan sekarang ni market tengah berada dalam keadaan apa? Downtrend kan? Okay, downtrend. Okay, market sekarang tengah berada dalam keadaan downtrend kan? Betul? So, sekarang market tengah berada dalam keadaan downtrend. So, bila kita nampak sekarang ni, bila kita nampak hammer ni, okay, ke hammer merah sebaliknya ke? Okay, tak? Okay, kita tengok contoh Okay, kita tengok contoh jap. Okay, katakan masa market dia tengah berada dalam keadaan downtrend. Contoh. Keadaan downtrend. Yang main downtrend. Okay. Saya dah plot dekat dalam ni. So, memang boleh cepat sikit kan? Right, masa market tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, kenapa lambat ni sikit? Terlalu jauh ni saya ambil. Okay, tak apa. Right, so katakan sekarang market dia tengah berada dalam keadaan downtrend. Okay, sekarang ni kita dapat nampak yang market dia seolah-olah, okay, dia dah jatuh kan? Dia jatuh, kita cuba play lagi. Kejap, okay, dah. So maksud dia, masa dah complete candle, tiba-tiba kita nampak market dia jadi macam ni. Contoh, okay, dia dah jadi macam ni. Market tengah berada dalam keadaan downtrend kan? Okay, market tengah berada dalam keadaan downtrend. Of course lah kita nampak kan dekat dalam ni. So, kita nampak memang dia candle merah. Okay, memang dia candle merah. Tapi still dia adalah Japanese candlestick. Korang boleh refer dekat dalam buku nanti. Okay, dekat dalam buku dia ada explain tentang benda ni. Alright. So, okay, kita tengok lepas tu apa yang jadi. Okay, alright. So, lepas tu dia dah mula memberi kita sign of reversal. Okay, itu sebagai contoh dekat dalam candlestick pattern hammer lah. Okay. Alright, so far okay tak? Okay, so far okay Alright. So far okay faham Alright, so saya rasa mungkin ada yang okay, mungkin ada yang mungkin baru belajar benda ni. It's okay. Saya nak bagi tahu semua benda ni ada proses sebenarnya, okay? Ada proses dan jangan risau, kita punya session ni akan di-upload dekat dalam dekat dalam Bursa punya website so korang boleh refer semula dekat dalam tu. Right? Hammer merah tu lepas tu confirm bullish ke? Dia tak confirm tuan. Dia ini yang kita panggil sebagai sign sign ataupun signature ataupun probability. So bila kita nampak candle macam tu, so boleh dikatakan dia dah memberi kita sign sebenarnya. Okay, aku rasa mungkin lepas ni market boleh pergi kot. So itu yang kita akan cuba try masuk. Dan of course sebelum kita nak masuk ke mana-mana counter adalah sangat penting untuk kita jaga trading plan kita. Alright? Okay? Alright, so kita tengok dekat dalam mana tadi? Okay, kita tengok dekat dalam. Okay, so itulah yang kita ambil contoh sebagai hammer dekat dalam ni. Alright, kita tengok dekat dalam. Okay, sorry sekejap. Okay, kita ambil contoh dekat dalam ni pula. Okay, alright. So itu dah clear kan, hammer kan? Okay, so yang kedua adalah shooting star. Okay,
So shooting star ni adalah satu candle yang kita panggil sebagai, dia macam hammer tapi dia terbalik. Alright? Dia mesti macam ni. Masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, okay, masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, so bila kita nampak je candle macam ni, okay, so mungkin dia dah bagi kita sign sebenarnya, mungkin market akan berubah arah. Alright? Okay, so itu yang dia bagi kita sign, mungkin market akan berubah arah. So dia punya kriteria sama macam hammer. Alright? Kriteria dia sama macam hammer ni, shooting star. So dia kena terletak di keadaan uptrend dan kita nampak je shooting star, dan kita dah memang standby dah. Okay, dekat saham kan, contoh bila kita nampak pattern ni dia jadi macam ni, so boleh dikatakan kita dah kena bersedia dah, kita dah kena hati-hati sebab kita takut yang dia betul-betul akan jatuh. Okay, so itu maksud dia. So sama juga, dia panjang dia punya wick, shadow ataupun bayang-bayang dia tu, okay, panjang dia tu kena 2 kali ganda daripada dia punya body. Alright, okay, kita ambil tengok contoh dia. Okay. Alright, ini sebagai contoh dia lah. Okay, so maksud daripada market daripada keadaan uptrend, bawah naik ke atas, dan kita nampak dia form yang kita nampak sebagai, korang nampak ni wick dia 2 kali ganda kan daripada dia punya bayang-bayang. Alright, so ini yang kita nampak, yang kita tengok mungkin kita boleh buat probability yang market akan melakukan kejatuhan. So ini sebagai contoh dia. Okay, kita tengok dekat dalam chart dulu . Okay, saya nak tunjukkan korang dekat dalam chart. Okay. Alright. Okay, kita tengok dalam chart dulu. Okay, kita ambil contoh shooting star . Okay, katakan sekarang. Ini sebagai contoh lah yang saya dah plot sebab kita nak save masa juga, masa kita tak lama . Okay, so ini yang kita ambil contoh . Dekat dalam market, contoh kita ambil masa ni lah. Masa ni market berada dalam keadaan uptrend kan, kita nampak dekat dalam ni. So masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, kita nampak dekat dalam ni. Okay, kita cuba play. Okay, so boleh dikatakan market dia dah form. Okay, dia dah tengah bergerak lah . Tengah bergerak. Contohlah kita dah buy daripada area ni lah, contoh . Contoh kita dah buy. Lepas tu tiba-tiba kita biarkan je kita punya position, tiba-tiba kita nampak ada satu candle dekat dalam ni yang membentuk candle shooting star. Alright? Okay, so kita nampak pun sekarang dia punya body 2 kali ganda . Ini bukan doji . Ini shooting star . So ini bukan doji. So kita dah boleh macam kita dah boleh standby dah. Okay, aku takut dia jatuh lagi ni. Okay, mungkin tak jatuh. So kita tengok semula. Okay, ini yang kita katakan sebagai probability yang ada. So nampak market daripada keadaan downtrend naik ke atas dan dia form shooting star. Ini yang kita panggil sebagai kemungkinan price dia ada potensial melakukan kejatuhan. Alright, so ini sebagai contoh dekat dalam shooting star. Okay, so far untuk shooting star okay . Okay, sebab tadi korang dah dapat tangkap kan tentang apa? Tentang shooting star tentang hammer dah tangkap. So mungkin shooting star ni okay sikit kot bagi korang. Okay, alright. So okay, so thank you so much bagi yang kepada yang bagi respon . Alright. Okay, saya nak tunjukkan pula dekat dalam bahagian harami . Alright, kejap . Okay, kita tengok dekat dalam harami. Okay, tadi kita dah going through dekat dalam mana? Dekat dalam apa ni kita panggil, kita dah going through dekat dalam shooting star kan. Okay, okay, next is kita tengok dekat dalam engulfing pula. Okay, so dekat dalam engulfing ni, okay, so engulfing ni apa beza dia dengan candle-candle yang sebelum ni, okay, atau yang kita panggil sebagai shooting star ataupun hammer. So engulfing ni dia kena ada 2 candle lah, senang cerita. Alright, dia kena ada 2 candle. So bermaksud di sini dia engulfing dia ada dua jenis . Yang pertama, boleh tak korang repeat after saya? Yang pertama adalah bearish engulfing. Alright. And then yang kedua adalah bullish engulfing. Okay. So bermaksud di sini bila kita nampak okay, kejap tentang soalan nanti kita akan going through nanti. Okay, so jangan risau, kita ada session soalan nanti. Alright. Okay, so untuk bearish engulfing ni kita tengok dekat bearish engulfing dulu . So dia consist of 2 candle sebenarnya. Dan syarat-syarat dia kita tengok dekat bearish dulu. So untuk syarat-syarat bearish engulfing ni, okay, of course dia sebelah kiri dia kena kecil kanan dia kena besar. So candle, okay, macam tadi kita cerita tentang body kan. Okay, so candle kanan ni, okay, dia kena makan body candle di sebelah kiri ni. Alright, itu engulfing. So maksud dia di sini, ini body dia kan. Body apa? Body yang candle kedua kan. Dan body yang sebelah kiri ni,
dia kena berada di dalam body candle yang sebelah ni. Alright? So dia tak kisah sebenarnya adakah dia punya wick ataupun shadow melebihi macam mana sekalipun, kita tak kisah. Alright? Yang penting body dia kena berada di dalam candle yang kedua. Okay? So sama juga dekat dalam bullish. Alright? Dalam bullish pun sama. Satu lagi saya nak bagi tahu masa market untuk sign bearish ni dia kena berada dalam market tengah berada dalam keadaan uptrend. Right? Market tengah berada dalam keadaan uptrend, lepas tu kita jumpa engulfing. Okay, mungkin dia dah bagi kita sign of reversal yang kemungkinan price akan jatuh. Alright? And then kita tengok dekat bullish engulfing pula. Okay, bullish engulfing sama juga. Okay, pattern dia yang sebelah kiri kena berada di dalam body. Okay, ataupun body dia kena berada dalam body ni lah. Okay, body candle sebelah kanan. Okay, so masa bullish punya engulfing ni, masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, so kita nampak candle ni, so boleh dikatakan kita dah bersedia dah. Mungkin kita rasa macam mungkin market dah naik ni. Inilah kita panggil sebagai sign of reversal. Right? Okay, saya nak tunjukkan dekat dalam contoh dulu. Okay, kita tengok dekat dalam mana? Dekat dalam chart pula Alright. Okay. Kita ambil contoh bullish engulfing dulu Kita ambil contoh daripada ni lah. Okay, kita cuba replay. Okay, katakan sekarang. Okay, sekarang ni kita nampak market boleh dikatakan tengah berada dalam keadaan downtrend kan. So, kita nak cari bullish engulfing sebenarnya. Okay, bullish engulfing. So, kita tengok. Masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, of course kan, korang tak akan masuk terus kan. Okay, adakah korang akan masuk terus? Mustahil lah, memang jarang lah orang akan masuk terus. So, dia akan cari tanda-tanda sebenarnya. Okay, contoh, masa market tengah berada dalam keadaan downtrend kan. Contoh, okay, kita tengok. Okay. Okay, dia tengah play, dia tengah jatuh. Right, jatuh, pump, and then dia form. Okay, alright. Okay, lepas tu dia form satu candle ni, kita nampak dekat dalam ni. Right, nampak. Okay, so inilah yang kita nampak contoh kan, masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, kita nampak, okay, ni macam dia ada sign of bullish dah ni. Okay, sebab aku nampak macam engulfing. Sebab dia punya body, okay, body sebelah kanan ni, dia makan body sebelah kiri. Okay, nampak Nampak dekat dalam screen? Nampak Alright, so inilah dia dah bagi kita sign yang kemungkinan price dia akan melakukan reversal. Okay, so ini sebagai contoh dia. Ini untuk bullish engulfing lah. Right, ini sebagai contoh untuk bullish engulfing. Okay, sorry kejap saya terpadam. Okay, kita ambil contoh dekat dalam mana ni? Dekat dalam bearish engulfing pula. Apa yang kita nampak dekat bearish engulfing? Okay, so ini sebagai contoh dia lah. Okay, saya dah plot dah. So sekarang ni untuk bearish engulfing, okay, korang kena ingat bearish engulfing bermaksud masa market tengah berada dalam keadaan uptrend. So masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, kita nampak ada engulfing dekat dalam tu. Itulah waktu dia yang kita dah standby. Memang mungkin dekat dalam saham kan, contoh. Dekat dalam saham mungkin kita dah cuba macam, aku nak keluar dah ni. Okay, bahaya dah ni. Aku dah beli daripada bawah kan, contoh. Kita beli 50% lah contoh time tu. Tiba-tiba dia naik sampai RM1. Dah naik RM1, kita nampak, mungkin dia dah bagi sign ni untuk jatuh ni. Okay, itu yang kita gunakan. Okay, kita ambil contoh. Kita cuba replay dulu. Okay, market time ni berada dalam keadaan uptrend lah kan. Daripada bawah kita nampak dia menaik di atas. Okay, dia dah menaik ke atas. Okay, standby untuk sell lah. Untuk CPO kita standby untuk sell lah. Alright. Okay, so kita tengok. Okay, nampak. Alright. Okay, lepas tu dia form candle ni. Okay, nampak. So, masa market tengah berada daripada keadaan bawah naik ke atas yang kita panggil sebagai uptrend. Masa market tengah berada dalam keadaan uptrend dan kita nampak candle ni yang kita panggil sebagai engulfing ataupun bearish engulfing lah, right? So, kita nampak pattern ni. So, kita dah kena berjaga-jaga dah. So, dia dah bagi kita sign yang kemungkinan market akan jatuh. So, kita nampak. Okay, alright, nampak? Dia dah semakin jatuh ke bawah. Okay, alright, itu sebagai contoh lah dekat dalam engulfing. Okay, so engulfing okay tak? Ke korang ada macam pening-pening sikit? Okay, ke korang macam ada, okay, jahat candle ni. Okay, taklah jahat. Dia macam dia bagi kita sign sebenarnya. Alright, so faham Alright, alhamdulillah, thank you so much. Okay, kalau saya tu engulfing macam ni, macam yang saya cakap tadi, okay, dia lebih kepada masa market tengah berada dalam keadaan uptrend ataupun downtrend. Sebab kita cuba nak menangkap reversal sebenarnya. Right? Betul? Okay, dia macam dia lebih best lah sebenarnya masa market tengah berada uptrend ataupun downtrend, kita nampak sebab kita nak tangkap sebenarnya. Kita nak tangkap dia punya reversal tu.
Betul. Okay. Macam yang saya cakap, benda ni kita panggil sebagai probability. So boleh dikatakan sometimes dia boleh bagi kita fake signal. Okay. Tapi sometimes benda tu boleh berlaku. Tapi that's why mungkin kita boleh buat decision yang mungkin ada confirmation level lah yang kita akan gunakan dekat dalam tu. So maksud kalau dia jatuh sampai level tu, kita dah cabut dah. Alright. So itu sebagai contoh. Kalau dia naik lagi baguslah. Okay. Alright. So last kali saya nak going through dekat dalam. Okay. Alright. So berapa ramai yang belajar sesuatu? Daripada tadi kita going through daripada berapa je? 3 candle kan dari tadi. Berapa ramai yang belajar sesuatu? Okay. Berapa ramai yang nak belajar dengan lebih banyak sebenarnya? Okay. Dan berapa ramai yang dapat idea yang lebih besar daripada apa yang kita belajar tadi? Okay. So, alright. Okay, so kita akan masuk dekat dalam bahagian harami pula. Kita akan going through dekat dalam harami pula. Okay, kita tengok dekat dalam slide pula. Okay. Sekejap korang nampak tak skrin saya? Kena buat webinar 3 jam ni lagi. Okay, untuk pengetahuan korang, kita ada session setiap minggu kita ada session bersama. So, nanti kita akan bagi tahulah macam mana korang nak join session kita. Even kita dah habis nanti ni pun, kita ada session live kita juga dekat dalam Facebook page. Kita tak pernah berhenti pada pukul 10.30 dalam pukul 11 macam tu. So, siapa yang nak join nanti, boleh join lah dekat dalam. Okay, alright. Kita nak tengok dekat dalam Japanese candlestick yang kita panggil sebagai apa? Okay, ini sebagai contoh tadilah. Ini contoh dia, market berada dalam keadaan downtrend, dia naik ke atas. Then sama juga, masa market tengah berada dalam keadaan uptrend, kita nampak engulfing, dia jatuh ke bawah. Okay, alright. Okay, so Japanese candlestick yang keempat yang kita akan going through belajar, sebab bukan apa kita fokus lebih kepada ni sebab ini yang selalu berlaku dekat dalam market. Okay, so alright. So yang keempat ni adalah harami. Okay, harami. Dia lebih kurang sama macam engulfing. Cuma dia terbalik. Alright, dia terbalik sedikit. Alright, dia terbalik. So macam tadi dekat dalam mana? Dekat dalam engulfing kan. Dekat dalam engulfing kita nampak yang sekarang daripada candle kecil dulu, lepas tu kita nampak candle besar. Okay, tapi berbeza dekat dalam harami. Okay, harami candle besar dulu. Okay, candle besar dulu, barulah candle kecil. Alright, lepas tu sama juga kriteria dia kena sama. Sebelah kiri ni dia kena makan body sebelah kanan. Bermaksud di sini body yang sebelah kiri ni kena makan body sebelah kanan lah. Okay, so tak kisah adakah dia punya toncet ni panjang ke macam mana ke, yang penting body. Alright, so ini untuk bullish. Untuk bullish market. So bermaksud masa kita nampak harami, masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, alright, masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, kita nampak bullish harami. So kita dah boleh standby dah. Kita nampak mungkin dia dah melakukan reversal dah ni, aku rasa. Alright, itu sebagai contoh Alright, so sama juga dekat dalam bearish, sama. So masa market tengah berada dalam keadaan apa? Keadaan uptrend kan. Dia dah tengah berada dalam keadaan uptrend. So kita nampak harami, so mungkin kita dah boleh standby lah. Mungkin market dia akan continue melakukan reversal ataupun kejatuhan. Standby nak enter market bullish harami. Itu sebagai contoh lah. Okay, mungkin kita boleh gunakan decision kita macam tu juga. Alright. Okay, so jom kita tengok dekat dalam contoh dekat dalam chart lah. Okay, so untuk contoh layout bullish harami ni, okay, sama macam apa yang saya cakap tadi, dia kena berada dalam keadaan downtrend. Masa market tengah berada dalam keadaan downtrend, kita nampak pattern ni. Okay, so kita dah nampak dah, mungkin dia dah bagi kita sign yang market akan melakukan reversal. Okay, so ini sebagai contoh. Alright, time frame. Okay, tak apa. Nanti time frame saya akan going through. Saya akan explain nanti pada session Q&A. Alright, so alright. So untuk bullish kita nampak macam ni. So untuk bearish pula ataupun reversal yang kedua. Okay, untuk bearish harami kita panggil benda ni dia kena berada dalam keadaan yang uptrend dulu. Okay, dia kena berada dalam keadaan uptrend dulu. Dah uptrend barulah kita nampak harami ni, lepas tu baru kita nampak yang kemungkinan market akan continue melakukan reversal ke bawah. Okay, harami perlu confirmation candle. Dia confirmation dia candle dia senang je. Okay, dia kena complete time frame. Okay, nanti saya akan expand tentang time frame nanti. Alright, so ini untuk contoh bearish harami. Okay, kita tengok contoh dekat dalam chart pula Alright, kita tengok contoh dekat dalam chart. Mana dah tu? Okay, alright. Okay, nampak skrin saya? Okay, nampak Alright. Saya cuba tengok dulu mana dah contoh harami tu. Alright.
Okey. Sekejap Okey, ni sebagai contoh lah contoh kecil kita ambil sebagai contoh. Okey, alright. So macam apa yang kita dapat nampak sekarang kan? Contoh sekarang, ini sebagai contoh So apa yang kita dapat nampak sekarang ni, market boleh dikatakan structure dia berada dalam keadaan downtrend. Okey, downtrend. Market downtrend kan? So lepas tu kita nampak yang market dia mungkin ada probability melakukan kenaikan. Ini sebagai contoh bullish harami kita ambil contoh dulu. Kita cuba play dululah daripada level ni. Okey, katakan. Okey, katakan market time ni kita ambil structure Structure sekarang dia dah berada dalam keadaan downtrend. Ini structure lah kita panggil. Okey, ini structure. Okey, so dia tengah berada dalam keadaan downtrend sebagai contoh. So kita tunggu kan. Contoh kita nampak macam yang okey, ni okey ke lagi ni Masih boleh ke? Okey, kita cuba tengok. Okey, kita cuba tengok dia masih dalam keadaan downtrend. Okey, keadaan downtrend. Kan? Right? Lepas tu tak lama dia form satu candle ni. Okey, so ingat sebelah kiri candle kena makan candle sebelah kanan. Alright? So ini yang kita nampak. So masa market dia tengah berada dalam keadaan downtrend macam ni, okay, structure ni, dia seolah-olah dah bagi kita sign dah. Lepas form candle kita boleh beli. Itu sebagai contoh lah, right? So macam contoh lah, macam contoh kita nak buy lah contoh kan. So ada orang dia jenis macam ni. Ada jenis trader bila dia nampak dekat dalam ni, dia akan terus buy. Okay, dia akan terus buy. Contoh, market close kat dalam ni kan level, dia akan terus buy. Contoh, dan dia akan gunakan level di bawah ni sebagai dia punya cut loss decision. Okay, itu sebagai contoh lah. Dia akan terus buy. And then ada trader yang kedua. Trader yang kedua akan cuba buy on breakout. Okay, ada yang akan cuba buy on breakout. Okay, ada trader dia akan cuba buy di area level ni. Ada trader, dia nampak je candle ni, dia terus akan cuba buy di area ni. Okay, so korang yang mana satu? Alright, so itu yang kita maksudkan sebagai bila kita nak trade ni, kita kena kenal diri kita dulu. Alright, so ini sebagai contoh lah untuk okay, kita cuba play lagi. Okay, nampak? Okay, dia dah form dah kan? Okay, right, dia dah form dah. So, okay, nampak? So boleh dikatakan dia dah bagi. So bagi player yang buy on breakout boleh dikatakan menang jugalah. Dan kepada orang yang apa? Yang cuba buy on dip pun boleh dikatakan menang lah juga. Alright, ini yang kita gunakan sebagai contoh untuk bullish harami Okey, kita tengok dekat dalam mana? Dekat dalam bullish itu bullish harami. So kita tengok dekat dalam bearish harami pula. Kita cari. Okey, kejap saya ada tanda benda ni. Okey. Kejap, kanan besar. Jauh ni, belakang. Di belakang ni. Alright. Okey, kita ambil contoh lagi lah dekat dalam bearish harami. Ini bullish. Sorry dekat ni. Okey. Tadi bullish, kita tengok bearish. Okey, bearish kejap macam saya terlupa tanda lah bearish. Okey, kita ambil contoh dekat kiri. Okey, kita ambil contoh ni lah sebagai contoh Okey, dekat atas ni, tak silap saya. Alright. Mana dah saya tanda tu? Kat depan kot. Okey, ni engulfing. Okey, alright, kita nampak dekat dalam ni. Okey. Contoh kita tengok dekat dalam mana? Cuba replay dulu. Okey, masa market, okey, sekarang ni kita dapat nampak yang market tengah berada dalam keadaan uptrend kan? Okey, market tengah berada dalam keadaan uptrend. So kena ingat market tengah berada dalam keadaan uptrend, kalau dia form satu candle yang kita panggil sebagai harami, okey, ataupun kita panggil sebagai bearish harami lah. So mungkin dia dah bagi kita sign off kejatuhan. Okey, kita cuba replay pula dulu. Sekejap. Sekarang market tengah berada dalam keadaan uptrend kan? Okey, kita tengok. Okey. Right. Okey, sekejap. Dan okey, alright. So sekarang ni kita dapat nampak yang market dia tengah berada dalam keadaan uptrend kan? Uptrend dah naik dah dari bawah dah naik atas. Okey, lepas tu dia form candle ni, candlestick pattern yang kita panggil sebagai bearish harami. So kena ingat di sebelah kiri dia kena makan sebelah kanan. Alright? So boleh dikatakan dia dah bagi kita sign off perubahan arah lah. Okey? Alright? So kita cuba play. Alright. Okey, nampak? Dia terus reverse jatuh ke bawah. Okey, itu sebagai contoh kalau kita nak tengok dekat dalam mana ni?
dekat dalam chart lah ataupun kita panggil sebagai, kalau kita nak trade ni, kita nampak je pattern macam ni, kita boleh gunakan, tak gerak. Okey tak? Dapat nampak contoh tak tadi dekat dalam harami? Bearish harami. Okey, tak apa. Okey, saya share semula Alright, saya share semula. Last contoh tak dapat. Okey, tak apa. Kita replay semula. Okey, replay tadi nampak tak? Okey, tak apa. Okey, sekarang ni contoh kita nampak kan. Okey, saya ulang semula. Okey, market tengah berada daripada keadaan downtrend. Okey, dia dah reverse naik ke atas, bermaksud dia dah berubah kepada uptrend. Okey, daripada bawah ni uptrend naik ke atas. Okey, dah naik ke atas. Contoh kita cuba ambil kita ambil contoh macam ni lah Market dia tengah berada keadaan uptrend kan. Korang dapat nampak? Hello? Testing. 1, 2, 3. Okay, testing 1, 2, 3. Okay, alright. Okay, saya harap nampak lah, alright. Okay. So, apa yang kita dapat nampak dekat dalam mana ni? Dekat dalam chart ni, contoh kan. Dia dah bagi kita sign dah. Okay. So, kita tengok. Daripada downtrend, naik ke uptrend. Okay, alright. Okay, kita nampak dia dah form Dia dah form dekat dalam ni. Okay, kejap Alright, saya cuba close kejap apa yang boleh. Alright, korang nampak tak ni? Korang dapat nampak tak? Okay, sekejap Okay, tak apa. Okay, tak apa. Alright, okay. Sebab saya tak dapat nampak. Saya rasa mungkin ada alright, apa masalah sekejap Okay. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, hello. Testing 1, 2, 3, 1, 2, 3. Korang dapat nampak tak? Okay, alright. Sekejap Saya tak pasti apa masalah dalam ni. Allah. Encik Safri okey tak? Sebab skrin tak nampak. Mohon kita tunggu sebentar Okay, Assalamualaikum. Alright. Okay, good. Okay. Alright, okay. Okay, thank you so much. Sorry Tadi kita sampai mana tadi? Harami dah nampak tak tadi dia punya contoh? Harami dah sampai contoh dia tadi untuk bearish? Contoh dah nampak? Okay, thank you so much. Alhamdulillah. Okay, alright. Okay, so okay, siapa nak buku? Okay, siapa nak buku? Saya nak share tentang buku, tentang korang punya apa ni kita panggil sebagai further reading sebenarnya. Okay, kita nak berikan tentang korang punya further reading, so korang boleh tengok dekat dalam ni. Alright, okay, saya share sekejap. Okay, buku ni korang boleh tengok dekat dalam ni Okay, mana dah saya punya chart tu? Okay, saya cuba tadi tengok macam ada masalah je tadi. Saya cuba restart tadi. So, macam biasalah, okay, that's normal. Bila kita buat sesuatu benda ni, okay, it's normal sebenarnya. Bila kita ada masalah ataupun cabaran, okay. So, bila kita bermain dengan cabaran ni sebenarnya, dia bukan manusia sebenarnya kalau kita tak ada cabaran, okay. So, bila kita ada cabaran ni sebenarnya adalah penting untuk kita, apa yang kita kena buat supaya kita dapat keluar daripada cabaran yang kita hadapi itu. Siapa yang setuju dengan benda ni? Alright. Okay. So, ni yang saya nak bagi tahu. Okay. So, untuk korang punya further reading lah. Right? Further reading korang. Kalau korang rasa macam
Tuan Rafli ni kenapa share 4 je? Saya nak 10, kata dia. Okay, contoh lah contoh. So, korang boleh go dekat korang punya further reading dekat dalam ni. So, ini merupakan buku daripada tokoh-tokoh dekat dalam mana ni? Dekat dalam Japanese Candlestick lah. Okay, so boleh dikatakan korang boleh cari buku ni nanti. So, insyaAllah kalau korang nak saya cuba bantu carikan juga pun boleh. Tak ada masalah. So, mungkin korang boleh cari saya dekat Facebook page ke, apa ke. Okay, so alright, so itu sahaja untuk kita punya presentation untuk kita punya session yang awal-awal ni. Okay, so thank you so much. Okay, saya akan pass kepada Syaz pada Syaz. Alright. Terima kasih ya di atas presentation webinar. Boleh dengar tak suara? Tak dengar. Tak dengar? Okay, hello. Tak, gurau. Okay, gurau. Pandai bergurau Okay, terima kasih di atas input yang sangat kira macam lepas tu cara presentation pun sangat bagus. Kita orang pun faham. Saya sebagai moderator pun faham. Terima kasih Cik Zafri untuk malam ni ya. Okay, sekejap ya saya. Okay, siapa yang nak buku? Okay, buku sebenarnya kita tak berikan tapi saya pun tak sure kalau ada tim saya dekat dalam ni. So, korang boleh tak saya nak okay, saya nak jemput korang. Korang boleh join dekat kita punya group Telegram Kita punya group Telegram. So, saya tak pasti macam tim ada dekat dalam ni kot. Akan berikan group Telegram korang. Ataupun kalau tak nanti korang boleh join kita punya session lepas ni. Untuk pengetahuan korang, kita ada session lagi pukul berapa? Pukul 10.30 malam. Ni kita ada live nanti pada pukul 10.30 malam. Right, insyaAllah kita akan bertemu lagi nanti. Right, moderator cute kata dia. Terima kasih sangat. Okay. Sama group Telegram.